cikgu lah. Okey, kita cubalah malam ni kalau dapat, kalau tidak error lah tu. Okey, cikgu dah rekod. So cikgu sekarang akan share slide. Okey, cikgu nak check dulu. Nak tanya siapa Zulaika nampak tak cikgu punya slide ni? Zulaika nampak tak? Nampak dah, okey. 5 cekal, Nurin nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Nampak, beres. Okey, 5 Bestari, Irdini nampak tak? Nampak cikgu. Nampak, beres. Okey, Alhamdulillah. So, nampak line clear lah. Okey, jadi kita sambung. Malam ni kita nak buat revisi set B Johor, kertas 2, soalan 1, 2 dan 3 deh. Jadi esok kita sambung 4 dan 5. Okey. So, kita pergi soalan 1. Rajah 1 menunjukkan struktur sel pankreas struktur sel pankreas. Hati-hati bila baca soalan. Okey, walaupun awak terkek, awak nampak, oh ni sel dia. Terus awak jawab. Awak baca, mesti ada sebab dia guna sel pankreas. Okey, namakan organel Q, R dan S. Okey, ada pelajar nak masuk. Cikgu rasa cikgu kena stop sekejap. Cikgu kena back balik. Sebenarnya cikgu takut nak back takut sebab line pun dah tak berapa okey. Okey, sekejap ada pelajar nak masuk, Akilah. Ada lagi tak yang nak masuk? Tak ada harap-harap tak ada lah. Okey, cikgu boleh sambung lah. Okey, tu sambung balik. Okey, kalau cikgu sambung ni nampak tak Farhana? Akilah nampak tak Akilah? Slide cikgu nampak tak Akilah? Eddie nampak tak slide cikgu? Nampak. Nampak, okey beres Sebab kalau awak tak jawab cikgu takut macam tadi lah. Sebab tadi dengan 4 dinamik ajar-ajar hilang. Ajar-ajar hilang 2 kali terkeluar. Cikgu ingatkan bila cikgu tanya tu tak jawab. Cikgu ingatkan beres lah kot. Lepas tu bila tanya 2-3 kali rasa something wrong ni. Tengok memang tak ada. Okey, so kita sambung balik Jadi namakan organel Q, R dan S. So cikgu rasa soalan ni dah berkali-kali rasa kalau naik ke S awak dapat jawab lah. Jadi Q ialah jasad Golgi, R jalinan endoplasma kasar dan S mitokondrion. Dapat jasad Golgi, jalinan endoplasma kasar, mitokondrion. Okey. Terangkan mengapa sel sperma mengandungi banyak organel S. Jadi kalau awak tengok lebih kurang soalan kertas 1 semalam Terangkan mengapa sel sperma mempunyai banyak organel S. Cikgu ajar awak, S tu awak tukar selalu. S tu ialah mitokondrion. Okey, jadi apa organel S? Awak cakaplah sel sperma mengandungi banyak mitokondrion. Kalau awak berhenti setakat tu tak dapat markah. Tak dapat markah. Sebab kenapa? Dia dah bagi tahu dah sel sperma banyak organel S. S kita dah label dekat soalan 1 tadi. Awak dah label dah. So kalau awak kata S ialah mitokondrion, awak tak dapat markah. Kalau awak kata sel sperma mengandungi banyak mitokondrion pun awak tak dapat markah sebab dia dah ulang balik jawapan. Jadi awak kena tambah sikit lagi. Kalau banyak mitokondrion untuk banyak apa? Okay, jadi sel sperma mengandungi banyak mitokondrion untuk menjana banyak tenaga. Gitu. Baru dapat markah. Sel sperma mengandungi banyak mitokondrion untuk banyak tenaga. Untuk menjana banyak tenaga.
Dan cikgu pernah pesan ke, kalau guna banyak, ulang banyak, ulang banyak. Kalau sedikit, ulang sedikit banyak kali. Okey, kenapa dia nak guna banyak tenaga? Kerana sperma memerlukan banyak tenaga untuk apa? Untuk berenang ke arah uterus dan tiub fallopian. Okey, sperma memerlukan banyak tenaga untuk apa? Untuk berenang. Nak pergi mana ke uterus? Nak pergi mana? Dan tiub fallopian. So kesan akibat dia bila dia dapat berenang, dia boleh mensenyawakan ovum atau oosit sekunder. Nampak tak cikgu ulang banyak, banyak, banyak. Okey? Kemudian sedikit nota untuk awak. Okey, awak nampak tak di sini ni warna putih ni? Ini ialah akrosom. Okey, akrosom ni terdapat di bahagian kepala sperma. Fungsi akrosom ni untuk membebaskan enzim untuk melarutkan membran sel ovum. Sebab ni kalau katakan contoh ni ovum deh. Ada nukleus ovum dalam ni. So dia nak masuk bersenyawa tu, dia kena cerna dulu. Dia kena pecah dulu membran sel ni. Dia kena pecah dulu. Jadi dia nak pecahkan macam mana? Dia akan bebaskan enzim. Okey, enzim tu ada dalam akrosom di hujung kepala dia ni. Okey. Jadi dia akan melarutkan membran sel, barulah sperma boleh menembusi ovum dan bersenyawa dengan ovum. Boleh? Okey. Yang kedua, awak nampak tak bahagian tengah dia? Bahagian tengah dia ada banyak mitokondrion. Untuk tadilah. Dan awak nampak tak ni ekor dia? So ekor dia, jadi dia kata sperma bergerak dengan bantuan ekornya. Ekornya menggunakan tenaga yang dijana oleh mitokondrion. Jadi ekor dia akan guna tenaga untuk melibas untuk berenang sampai dekat masuk melalui uterus pergi ke tiub fallopian. Okey, jelas Jadi dia ada 3 bahagian lah, kepala, bahagian tengah dan ekor. Okey, soalan seterusnya C. Nyatakan proses yang berlaku di dalam organel Q dan organel R. So Q ialah jasad Golgi. Dah berkali-kali juga cikgu buat benda ni. Dia ada berapa M? 4M kan? Iaitu memproses, membungkus, mengangkut protein 3M. Tambah 1M, mengubah suai protein kepada enzim. Okey, kemudian R tu ialah Jack kan? Jack. So Jack ni mengangkut protein. Siapa sintesis protein? Ribosom. So dia tugas dia untuk angkut protein yang telah dihasilkan oleh ribosom. Okey, dan sedikit nota untuk awak. Sebenarnya semalam dah buat dah. Saja je, okey. Sel kelenjar ileum, sel pankreas, sel epitelium usus dan perut, semua-semua ni dia kan merembeskan cecair kan, merembeskan mukus. So dia kena ada banyak jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi. Sebab apa cikgu? Sebab kalau dia merembeskan enzim, enzim ni berasal daripada apa? Berasal daripada protein. Dia berasal daripada protein. Jadi sebab tu dia kena ada banyak. Dia berasal daripada enzim berasal daripada protein. Jadi kalau awak tengok sini, siapa nak proses protein, siapa nak bungkus protein, siapa nak angkut protein, siapa nak ubah suai protein jadi enzim? Semestinya jasad Golgi. Jadi sebab tu sel kelenjar ileum kan ada enzim amilase ileum. Sel pankreas kan dia akan ada kelenjar jus pankreas kan. Dalam itu ada banyak enzim. Samalah sel epitelium usus. Okey, jadi semua tu merembeskan enzim. Jadi enzim ni berasal pada protein. Jadi mesti dah dia kena mengandungi banyak Jack, banyak jasad Golgi. Okey, manakala semalam dah bagi tahu sel meristem tumbuhan. Meristem kan ada di hujung pucuk dengan hujung akar. Ni hujung akar, hujung pucuk. Kenapa dia ada banyak mitokondrion? Untuk melakukan pembahagian sel secara aktif. Dia nak buat pembahagian sel ke? Dia nak membahagi secara mitosis kan dia kena ada tenaga. Awak ingat tak kita sel tu? Kita sel dia ada G1, S, G2, kemudian barulah dia masuk mitosis. Awak ingat tak G1 sintesis protein dan organel, S sintesis DNA, G2 sintesis tenaga.
So, dia kena ada banyak tenaga baru dia boleh masuk mitosis. Jadi sebab itulah meristem apex, hujung pucuk, hujung akar ada banyak mitokondrion sebab dia perlu tenaga barulah dia boleh masuk peringkat mitosis. So, dapat Okey. Soalan seterusnya, namakan dua jenis enzim luar sel yang dirembes oleh sel itu. Cikgu rasa cikgu dah bincang dah juga yang ni. Okey, so cuma cikgu nak mulakan balik. Okey, jadi kalau ni dia bermula dengan nukleus sebab dalam nukleus tu ada DNA. Dalam DNA ada maklumat genetik tentang protein. Ingat tak? Semua benda ni, enzim ni kena berasal pada protein. Jadi sebelum nak jadi enzim tu, dia kena jadi protein dulu. Jadi dalam nukleus ni nombor 1, ada DNA. Dalam DNA ada maklumat tentang protein. So siapa yang akan pergi salin protein? RNA akan salin maklumat tentang protein daripada DNA. Dia akan salin maklumat daripada DNA dan kemudian RNA keluar daripada nukleus melekat pada ribosom. Melekat pada ribosom nombor 3. Okey, awak ingat gini, RNA RR ribosom. So RNA keluar daripada nukleus melekat pada ribosom. Bila ribosom dapat RNA, maka ribosom pun akan menggunakan maklumat yang RNA salin tadi. Dia ambil maklumat daripada RNA, dia pun sintesis protein. Jadi kalau RNA salin maklumat tentang protein A, ribosom pun sintesis protein A. Kalau RNA salin maklumat protein B, ribosom pun sintesislah protein B. Tu contoh dia. Okay, jadi ribosom pun sintesislah protein. Okey, kemudian siapa yang nak angkut? Jet akan angkut protein. Awak nampak tak jet akan angkut protein dalam bentuk apa? Ni dalam bentuk bulat ni, dalam bentuk vesikel angkutan. Angkut dalam ni ada banyak protein. Dia akan angkut protein hantar ke jasad Golgi. So ni jasad Golgi. Okey, bila jasad Golgi dapat, awak ambillah 4M tadi. Jasad Golgi pun buat 4M. Membungkus, memproses, mengangkut dan ubah suai protein jadi enzim. So kita tak boleh sebut dah protein. Kita kena sebut enzim dah. Dia tak jadi protein dah, dia jadi enzim dah. Okey, kemudian enzim akan pergi ke membran plasma, dibawa oleh siapa? Dibawa oleh vesikel rembesan. Dan dia pun akan rembes enzim keluar. So bila rembes enzim keluar, jadilah enzim luar sel. Bila dia rembes enzim keluar, jadilah enzim luar sel. Jadi apa-apa saja enzim luar sel ialah tripsin, lipase, amilase, apa-apa sajalah, pepsin. Ada nak semualah. Okey, semua. Amilase, tripsin, irexin, apa lagi? Apa-apalah, sucrase, semua tu adalah enzim luar sel. So dia nak dua, mana-manalah. Okey, dapat Okey, seterusnya soalan E, nyatakan bilangan P. Bilangan P. Jika sel ini menjalani mitosis, terangkan jawapan anda. Cikgu ni tersilap ni, cikgu rasa. Tapi sekejap. Sebab dia, okey, sekejap nyatakan bilangan P. So dia nak bilangan kromosom. Okey, terangkan jawapan anda. Okey, cikgu tak tahu dia nak berdasarkan rajah ke ataupun dia nak berdasarkan soalan. Sebab macam ni. Kalau berdasarkan soalan, pankreas. Kan cikgu kata tadi dia ada sebab lah dia bagi sel pankreas. Jadi cikgu buat jawapan ni berdasarkan pankreas. Okey, so awak tengok. Berapa bilangan kromosom pankreas? Cikgu andaikan pankreas manusia lah Okay, jadi bilangan kromosom P ialah 2N sama dengan 46 kromosom. Okey, sebab pankreas ke hak manusia, pankreas. Kenapa cikgu kata gitu? Kerana pankreas ni ialah tergolong dalam sel soma. Okey, sel soma, sel badan. Okey, so kenapa dia 2N sama dengan 46? Sebab mitosis mengekalkan bilangan kromosom tanpa mengubah kandungan genetik. Macam ni, kalau dia tanya dalam sel sperma ke sel ovum ke, dia haploid, separuh. So 23. Tapi sebab dia sel pankreas, sel badan, sel soma, maka 46 kromosom lah. Boleh dah?
Tapi kalau dia nak dalam rajah, kita kena kira lah. Kira macam mana? Okey, gini deh. Kalau gambar dia macam ni, tak jadi satu lagi kromosom. Dengar cikgu tak tahu dia nak jawapan apa. Sama ada dia nak dalam pankreas atau dalam rajah. So kalau dalam rajah, dia tak jadi satu lagi ni. Dia kena awak gabungkan dengan yang panjang tu jadi satu. So yang pendek duduk gini jadi 2. Dan yang kecil duduk atas gitu tu jadi 3. Cikgu buat apa tak boleh kira macam ni? 1, 2, 3, 4 macam ni. Sebab tu kromatik. Bila dia sebut kromosom, dia kena kira macam ni. 1, 2, 3. Jadilah 3 kromosom. Okey? Jadi kalau dia nak berdasarkan rajah, dia jadi 2N sama dengan 3 kromosom. Tapi jawapan yang atas ni sama je. Kerana pankreas ialah sel soma. So bila sel soma dia membolehkan mitosis mengekalkan bilangan kromosom tanpa mengubah kandungan genetik. Maknanya kalau sel soma ke memang dia diploid. Okay, dapat Sebab soalan ni dia cikgu tak boleh jawab tu sebab dia tak maklum berdasarkan rajah ke berdasarkan apa Okey, soalan seterusnya. Soalan 2 dah. Rajah 2 menunjukkan laluan impuls, 2 jenis gerak balas koordinasi yang berbeza iaitu P dan Q pada seorang individu. Dan kalau awak tengok soalan ni dah banyak sangat masuk dalam soalan trial-trial yang kita dah buat sebelum ni. Jadi cikgu rasa macam awak tak ada masalah dah kot. Okey. So awak tengok yang ni telinga, kesan, lepas tu hantar dekat otak, lepas tu buka pintu. So dia kata namakan jenis gerak balas. Maka gerak balas P ialah tindakan terkawal. Sebab apa cikgu kata dia terkawal, cikgu ada sebab siap-siap dah ni. Awak nampak dah cikgu kata dia buat apa dia, yang ni buat apa dia tindakan terkawal, awak nampak tak? Dia hantar ke cerebrum. Okey. Lepas tu dia sedar tak bunyi tu? Dia sedar, disedari oleh individu. Okey, yang ni saja je ni. Okey. Dan biasanya kalau ni gerak balas dia agak lambat lah. Kita dengar, kita proses dulu baru kita pergi buka pintu. So gerak balas lambat. Ni sebab cikgu saja je ni cikgu letakkan di tepi ni untuk kenapa cikgu kata gerak balas ni terkawal. Okey, yang ni pula awak nampak tak? Oh, tak nampak sangat ke? Terpijak paku. Kau gapo kau tak nampak. Tapi bila sampai sini, awak nampak tak dia masuk dalam saraf tunjang. So bila masuk je saraf tunjang, maka dia jadi tindak balas refleks. Okey, tindak balas refleks. So, kenapa cikgu kata dia tu tindak balas refleks? Sebab cikgu nampak dalam rajah pusat kawalan dia saraf tunjang dan bila saraf tunjang mesti berlaku secara automatik. Tidak disedari dan luar kawal. Dan sangat cepat. Contoh awak terkena paku, pak awak terangkat tangan. Awak terkena benda panas, awak terangkat tangan. So, benda tu sangat cepat. Okay, Okey, soalan seterusnya, nyatakan 3 perbezaan antara P dan Q. 3 perbezaan. Dia tak cakap berdasarkan rajah ke apa ke, so bebas. Bila dia tak kata berdasarkan rajah, bebaslah. Okey, so P tadi ke apa? P terkawal deh. So tindakannya disedari. Kalau gerak balas Q, refleks, automatik. Awak hantar ke mana? Kalau P disedari tu dia hantar ke cerebrum otak. Kalau Q, hantar ke saraf tunjang. Pusat kawalan dia saraf tunjang. P untuk, bukan untuk mengelak kecederaan. Q untuk mengelak kecederaan. Sebab tu jetak-jetak tu. Okey, reseptor dia yang mengesan tu, mesti reseptor organ deria, telinga. Okey. Tapi kalau Q, dia ada reseptor khusus di dalam badan. Dia ada reseptor khusus di dalam badan. Okey, dapat ke? Dia nak 3. Ingat kalau SPM, kalau dia nak 3, bagi 3 je. Cikgu ni saja je, mana-mana. Cikgu bagi lebih, takut ada pelajar jawab. Tak jawab yang ada dalam tu, dia boleh cari mana-mana Okey, seterusnya. Rajah 2.2 menunjukkan penghantaran maklumat impas merentasi celah T. Jadi cikgu jawab dulu, celah T tu apa? Ingat soal apa, kenapa, proses, kesan akibat. Apa, kenapa, proses, kesan akibat. So apa celah T? So celah T adalah synapse. Synapse ni apa?
ruang sempit antara siapa? Antara terminal akson neuron nak hantar dengan dendrit neuron penerima. Tolong hafal lah perkataan ni. Dia kalau synapse dia tak boleh buat ayat sendiri dah. Cikgu ulang balik. Apa celah T? Celah T adalah synapse. Synapse ni apa? Ruang sempit. Antara siapa dengan siapa? Antara ni terminal akson neuron penghantar ni nak hantar ni. Okay, terminal macam bah lah ingat gitu. Terminal bus. Terminal akson neuron nak hantar dengan dendrit neuron yang nak terima. Okay, kemudian impas saraf akan tiba di bongo sinaps. So nampak ni bongo lah ni sebab tu dia gemuk ni. Okay, impas saraf pun sampai dekat bongo sinaps. Dekat mana? Dekat terminal akson. Boleh? Terminal bus. Awak ingat gitu? Okay. Pemancaran impas merentasi sinaps mesti berlaku secara kimia. Dia gini. Masa dia datang dalam bentuk elektrik. Masa dia nak lalu ke celah tu, kimia. Dia dah sampai dekat sana, elektrik balik. Boleh? Dia bergerak tu dalam bentuk elektrik. Tapi bila dia nak merentasi celah sinaps dalam bentuk kimia. Sebab tu dia dipanggil pemancaran kimia. Okey. Vesicle sinaps. Mana cikgu vesicle? Awak ingat tak tadi vesicle rembesan, vesicle angkutan kan bentuk bulat. So bentuk bulat ni kita panggil vesicle sinaps. Dirangsang untuk membebaskan neurotransmitter. Okay, so vesicle ni akan, awak nampak tak dia akan bebaskan neurotransmitter. Sebutlah. Apa dia neurotransmitter? Acetylcholina, noradrenalina, dopamin atau serotonin. Mana-mana satu. Okay. Proses pemancaran impuls memerlukan tenaga. Dia nak lompat-lompat celah sinaps ni, dia kena ada cukup tenaga yang dijana oleh mitokondrion. So dalam ni ada banyak mitokondrion. Okay. Kemudian neurotransmitter pun meresap, merentasi sinaps, pergi ke mana? Dia akan pergi ke dendrit neuron penerima. Lalu bergabung dengan reseptor. Dekat sini ada banyak reseptor. Reseptor yang nak terima dia. Reseptor yang nak terima. Jadi dia pun bergabung dengan reseptor yang terletak pada dendrit neuron penerima. Dan dendrit itu bila dah dapat dah, akan dirangsang mencetuskan impas saraf baru. Dia jadi impas saraf baru dah sini. Ni dia jadi impas saraf baru dah. Dan impas saraf akan dibawa oleh neuron penerima pergi ke mana? Pergi ke mana-mana neuron ataupun pergi ke efektor. So jawapan cikgu buat ni memang berdasarkan nota kita sebelum ni. Cikgu permudahkan lagi dalam bentuk ayat yang mungkin boleh difahami lah deh. Nanti awak baca sendiri deh. Okey, seterusnya. Koordinasi adalah proses yang melibatkan penyelarasan antara efektor dan sistem saraf dalam badan untuk menghasilkan gerak balas. Ingat tak cikgu cerita itu? Cikgu kata kalau bermula daripada terima rangsangan, lepas tu pergi dibawa oleh saraf, dibawa oleh neuron sampailah menghasilkan tindak balas, itu kita panggil koordinasi. Kalau tindakan refleks, jenis jetak-jetak tu bermula daripada terima gerak balas sampai dia daripada dia terima rangsangan sampai hasil gerak balas, kita panggil arca reflex. Arca reflex tu kalau tindakan reflex. Kalau yang tindakan terkawal kita panggil koordinasi. Okay, huraikan apa yang akan berlaku ke atas mangsa rompakan apabila ditembak dan peluru terkena pada turus vertebra lumbar. Kena dekat vertebra. Okay, so apa ada dalam vertebra? Udah belajar kan vertebra ni tulang belakang. So apa ada dalam tulang belakang? Dalam turus vertebra ada saraf tunjang. Kena saraf tunjang dia. So apa terjadi? Kena ceritalah dalam saraf tunjang ada apa? Ada interneuron ke? Ingat tak awak belajar ni? Ni, neuron afferent masuk. Siapa ada dia ni? Interneuron. Lepas tu neuron efferent. Okay, jadi dalam saraf tunjang tu ada interneuron. Bila kena saraf tunjang, maknanya kena interneuron. Jadi interneuron mengalami kerosakan akibat terkena peluru.
Jadi impas yang dicetuskan oleh reseptor tidak dapat dihantar oleh neuron interneuron ke neuron eferen dan efektor. Bila kena sini, tak adalah maklumat nak pergi hantar ke neuron eferen tak boleh. Nak pergi ke efektor pun tak boleh. Tak ada. Tak ada impas saraf. So boleh tak otot rangka mengecut mengendur? Tak boleh. Bila tak boleh, maka ada gerak balas tak? Tak ada gerak balas. So kesan akibat dia mangsa akan lumpuh atau tidak dapat berjalan. Mangsa akan lumpuh atau tidak dapat berjalan. Apa-apalah kalau kena pukul ke, kena dekat saraf tunjang, ni masalah dia ni, lumpuh atau tidak dapat berjalan. Okey, soalan D. Seorang atlet dalam pertandingan larian pecut telah dibatalkan pingat emasnya kerana gagal dalam ujian dadah. Okey, terangkan bagaimana pengambilan dadah tersebut dapat membantunya mendapat pingat emas. Terangkan bagaimana bila dia ambil dadah tu dapat membantu dia mendapat pingat emas dalam pertandingan tersebut. Dia dapat pingat emas dah, lepas tu bila kita biasanya inilah dia menjalani ujian doping tu dia akan gagal. Sebab apa? Sebab penganjur kesan ada dadah. Okey, so dadah gapo lah agak-agak dalam, ada dadah gapo dia makan. So jenis dadah, dia akan ambil dadah jenis perangsang lah, dadah stimulan, dadah perangsang. Dia tak akan ambil dadah penenang, tak kena nak tenang, tak kena nak ambil dadah halusinasi kan. Kita ada 5 jenis dadah. So kalau nak suruh tinggi belakang, dia akan ambil dadah perangsang atau stimulan. Contoh amfetamin. Awak ingat kalau awak ni kena bagi contoh dadah ke apa? Amfetamin atau kafein. Awak kata, kafein pun tak boleh deh. Kafein tu dia ada dalam kopi, Nescafe, minuman penambah tenaga macam contoh ke apa minuman booster tu, dah dia ada kafein. Jadi ikutlah dia ambil secara suntikan ke, dia sedut ke atau minum oral kut mulut dah. Okey, jadi bila dia ambil dadah, fungsi dia untuk mempercepatkan ingat tak cikgu kata kalau dadah perangsang ni semua dia akan cepat belaka. Dia akan cepatkan pergerakan impuls, dia akan cepat pergerakan pembebasan neurotransmitter, dia akan cepat denyutan jantung. So bila denyutan jantung meningkat, jantung membawa banyak oksigen dan glukosa hantar dekat sel. So bila banyak oksigen, banyak glukosa, maka buat pembakaran glukosa. Bila buat pembakaran glukosa meningkat, maka lebih banyak tenaga terhasil. Jadi bila banyak tenaga, larian dia lebih pantas. Sebab tu biasanya atlet sebelum dia masuk pertandingan, dia tak boleh minum kopi berlebihan. Kopi secawer boleh. Kalau sampai 4-5 cawer, dia akan bermasalah dekat ujian air kencing dia. Kesan ada dadah bahayalah. Tak silap cikgu minuman ke apa dah. Tak gambar kubal tu, cikgu tak ingat dah tu. Tak mari dia kepala tu. Apa-apa sajalah minuman yang ada kafein. Ataupun dadah amfetamin. Okey. Soalan 3. Rajah 3.1 menunjukkan 3 peringkat pembahagian sel P, Q dan R dalam sel haiwan. Okey, jadi awak pun ni apa dia ni cikgu? Cikgu peseda kalau ada kromosom homolog. Kalau ada kromosom homolog, mesti meiosis. Tapi awak tengok mana ada kromosom homolog, dia duduk kosi-kosi ni. Dia duduk kosi-kosi. Kalau kromosom homolog dia kena duduk sebelah-sebelah. Okey, sebelah-sebelah. So, berdasarkan rajah, namakan jenis pembahagian sel mitosis. Okey? Okey, cikgu cem mana? Ni cikgu ajar dah ke? Pendek, tebal, padat. Pendek, tebal, padat, profasa. Pendek, tebal, padat sebab tu dia kelihatan macam ni. Pendek, tebal, padat, profasa. Mari beratur tengah-tengah, mari beratur metafasa. Asing-asing, mumung aku, anafasa. Okey, so cikgu tepek di sini ada nota profasa ni apa? Kromosom menjadi padat, tebal, pendek. Dah. Dan awak nampak tak dia ada 2 berbenang seiras disebut kromatik. 2 berbenang seiras. So, lepas 2.
Jadilah kromatik kembar atau kita panggil kromosom. Awak nak panggil kromosom pun boleh, nak panggil kromatik kembar pun boleh. Sebab apa cikgu? Memang dia kembar pun ni. Boleh? Okey. Kemudian metafasa. Kromosom tersusun secara rawak. Atas apa? Atas satah khatulistiwa. Okey? Okey, yang ni pula asing-asing. Sentroma. Sentroma dia yang berpisah ni hak bulat depan ni. Sentroma berpisah. So bila berpisah membahagi dua menyebabkan kromatik kembar. Kan cikgu kata tadi nak panggil kromatik kembar boleh, nak panggil kromosom boleh. So apa jadi? Kromatik kembar pun berpisah. Kenapa? Sebab gentian gelendong. Gentian gelendong ni mengecut, memendek. Dan kita panggil kromosom anak. So ini adalah kromosom anak, ini pun kromosom anak. Okey, dapat Okey, nyatakan perlakuan. Perlakuan ni perangai. Jadi peringkat P, awak nampak dia beratur kan? So kromosom, dia sebenarnya awak boleh tulis tersusun secara awak apa semua tu. Semua awak ni suka tersilap guna kromosom ke kromosom homolog ke apa. So kromosom, ingat dah sebab dia mitosis. So kromosom tersusun. Kenapa kena ada perkataan secara rawak cikgu? Sebab cikgu kata dah kan, dia beratur sini hanya Allah je yang tahu. Sebab apa cikgu kata gitu? Sebab dia tak semestinya merah, biru, merah, biru. Mungkin dia biru, merah, biru, merah. Ataupun mungkin besar, besar, merah, merah, biru, besar, kecil, kecil. Kita tak tahu dia beratur lah ke mana. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Jadi kromosom tersusun secara rawak atas apa? Atas satah khatulistiwa. Yang ni pula kromosom ataupun kromatik kembar berpisah. Kromosom boleh, kromatik kembar boleh. Kromatik kembar berpisah. Sebab apa dia berpisah? Kerana gentian gelendong memendek, mengecut, menarik kromatik kembar ke kutub bertentangan. Berpisah gimana? Berpisah pergi ke kutub bertentangan. Okey, soalan seterusnya. Terangkan bagaimana pembahagian sel di A1 boleh digunakan untuk meningkatkan. Cikgu tukar ayat ni deh. Terangkan bagaimana mitosis boleh digunakan untuk meningkatkan penghasilan pokok orkid dalam tempoh masa yang singkat. Dia ke sebenarnya kalau awak tengok je soalan meningkatkan hasil pokok dalam masa singkat tak ada benda lain. Meningkatkan nak banyak hasil dalam masa singkat tak ada benda lain. Mesti apa kaedah? Culture tisu. Okay, kaedah dia ialah kultur tisu. Dan soalan ni kata terangkan bagaimana. Terangkan bagaimana nak buat ni. Macam mana dia boleh guna konsep mitosis untuk hasilkan pokok orkid. So kita ceritalah. Kita kata mula-mula ambil cebisan tisu yang kita panggil explant. Ambil daripada tumbuhan induk orkid yang kita nak tu. Kemudian explant tu kita kena steril. Steril ni maksud dia bebas kuman. Steril bebas kuman untuk mengelakkan pertumbuhan bakteria atau fungi. Cikgu rasa macam cikgu buatlah kutu tisu ni dengan 5 amanah. Maksud dia kata tepat Kita ada buat model culture tisu. Betul tak? Betul tak? Siapa nak tanya siapa? Shazlin, betul tak? Kau cikgu tukar kelas. Tak ingat cikgu. Tak ingat. Cikgu rasa macam ada gambar awak buat model culture tisu. Okey, kemudian kita pun steril explant tu dan kita pun sebab apa kita nak elak pertumbuhan bakteria. Sebab kalau nanti ada pertumbuhan bakteria, mapuh belakang. Sebab apa cikgu kata mapuh belakang? Awak ingat tak mitosis ni bilangan kromosom dia sama, ciri fizikal dia sama, ciri genetik dia sama. Sebabnya sama belakang. Jadi kalau satu mati kerana bakteria, yang lain pun mati lah. Okay, kemudian bila dah siap tu, kita pun masukkan ke dalam medium kultur supaya dia dapat membahagi secara mitosis. Dan dalam medium kultur tu dia dah ada baja oksin, dia dah ada nutrien. Okay, jadi kemudian bila dah siap tu kita pun masukkan dalam incubator pada suhu dan pH yang optimum. Dan dia akan membentuk kalus. Bila dia dah buat mitosis, dia akan membentuk kalus. Jadilah anak-anak pokok dan kita akan pindahkan ke tapak semayan dalam persekitaran terkawal. Okey, so inilah yang cikgu cerita tadi. Apa kita panggil culture tisu cikgu? Sebab satu teknik pengkulturan, kita nak kultur apa? Kita nak kultur sel tunggal, kita nak kultur cebisan tisu dalam
In vitro. In vitro ni maksud dia dalam kaca. Awak ingat ada persenyawaan in vitro? IVF. Maknanya in vitro tu maksudnya in dalam, vitro kaca. Maknanya awak akan tanam pokok dalam kaca. Dan biasanya kita akan guna tabung uji atau kelalang kun. Okey, ni yang cikgu kata tadi. Nampak tak dia kata dia ambil cebisan tisu explant. Ikutlah awak nak ambil daripada mana, tumbuhan induk. Nak ambil mana? Nak ambil tisu meristem apex boleh. Nak ambil tunas pucuk boleh. Nak ambil tunas sisi boleh. Daun boleh. Hujung akar boleh. Dan kita akan potong jadi saiz kecil. Awak tengok, nampak tak? Dia dah ambil dah pokok. Tapi dia akan potong lagi jadi kecil-kecil lagi. Okey, kemudian. Ni, nampak tak? Dia dah ambil dah. Explant. Tapi dia akan potong kecil-kecil lagi. Dia akan belah lagi ni. Belah lagi. Kecil je dia nak. Dan explant tu disteril. Cuci. Menggunakan larutan natrium hypochlorida untuk mengelakkan pertumbuhan bakteria. Okay, kemudian explant akan dimasukkan. Ni bukan dah. Ni dia besar dah ni. Explant tu kecil lah. Kecil besar ni lah. Explant tu akan dimasukkan ke dalam medium kultur. Ni yang cikgu kata medium kultur tu. Dan dalam medium kultur tu dah ada nutrien, dah ada hormon oksin. Bila dah masukkan, kemudian kita akan letakkan dalam incubator suhu 30-37 pH optimum untuk beberapa minggu. Ni incubator ni. Nampak bilik dia besar. Kita akan atur lah. Cikgu dulu dah lah buat ni. Masa cikgu duduk universiti dulu. Atur kita letak nama kita dekat botol ni. Okay, kemudian kita kena datang cek lah hari-hari. Okay, kemudian sel pun mulalah membahagi secara mitosis. Lalu dia jadi gini. Ni kita panggil dia kalus. Bukan dia jadi kulak dia. Ni lah kalus. Maknanya jadilah kultur tisu awak tu. Sebab dia dah membahagi secara mitosis. Nanti kalus tu akan membahagi dan membeza. Ingat cik kata, bila dia membeza dia dah ada bentuk lain, dia dah ada fungsi lain. Tadi dia membahagi je. Dia membahagi jadi banyak. Sekarang dia dah membeza. Jadi dia dah tumbuh pucuk, dah tumbuh akar. So nampak tak tumbuh akar, tumbuh pucuk hijau. Dan nanti dia akan menjadi plantlet. Iaitu anak pokok yang banyak. Jadilah macam ni. Awak nampak tak tadi awak guna cebisan je. Tapi daripada cebisan tu awak dapat banyak. Dalam satu bekas mungkin ada 10 anak pokok. So awak bayanglah kalau banyak-banyak botol ni awak dah dapat berapa dah anak pokok. Okey, so bila dah macam tu, nanti awak akan keluarkan tanam dalam rumah hijau. Bila awak dah rasa okey dah, barulah hantar ke tanam di ladang. Okey, barulah kita tanam di ladang. Tu cerita tentang kultur tisu. Okey, dan soalan C, rajah 3.2 menunjukkan sel-sel normal. Okey, ni sel normal. Kemudian berkembang menjadi sel kanser. Terangkan pembentukan sel kanser. Jadi sel kanser ni kenapa dia terjadi? Apa kaedah yang menyebabkan terjadinya sel kanser? So kita katalah dia ni adalah jenis mutasi gen. Sebab disebabkan oleh pendedahan kepada bahan kimia dan radioaktif. Apa-apalah bahan kimia tu ikutlah pewarna, pengawet, asap rokok ke. So apa jadi? Bila terdedah akan berlakulah mitosis yang tidak terkawal. Kerana gangguan mekanisme yang mengawal kita sel. Awak ingat tak cik kata kalau sel normal dia membahagi 2. Tetapi kalau sel kanser dia tak dengar. Dia membahagi 2 jadi 10 selalu. Lepas tu jadi 100. Itu yang kita panggil mitosis tidak terkawal. So apa jadi? Sel kanser kohor banyak, sel kanser membahagi dengan bebas 10, 100, 1000 dan tidak terkawal tanpa menghiraukan sistem kawalan kita sel. Dia tak ikut dah kita sel tadi. G1, S, G2 dia tak ikut. So bila dia dah banyak, sel kanser kesan akibat dia, sel kanser bersaing dengan sel-sel normal. Sebab apa? Sebab dia nak mendapatkan nutrien dan tenaga. Jadi biasanya sel kanser lah yang menang deh. Sebab tu sel kanser ni kalau dah ada kanser, sekejap je dia masuk tahap 4. Okey, so cikgu berhenti di sini. Esok insya-Allah kita sambung dengan soalan 4 dan 5.
Oh, cikgu tak nak back. Okay. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Harap faham lah deh. Kedok saat ni? Ya. Doa. Betul cikgu Ya. tadi cikgu. Ya, doa deh. Takut cikgu dah ada besar guys. Ya, cikgu. Saya dengar. Ya.